Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ni saya minta maaf banyak-banyak lah. Kita terpaksa start awal kelas kita pagi-pagi ni 7.45 sampai 8.45. Sebab saya kalau boleh tak nak batalkan kelas kita ni, sayang kelas kita ni. Sebab ada syarat pukul 9 Ustaz. Minta maaf pada Ustaz jugalah. Masa kita terpaksa awalkan, dan insyaAllah saya serahkan kepada Ustaz. Kita teruskan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah dapat jumpa. Walaupun kita mula awal 7.45. Saya tak apa, tak ada masalah. Nak mula lepas subuh pun boleh. Saya biasa. Kalau rumah aku 3 pagi, 4 pagi saya biasa buat. Tak ada, insyaAllah boleh. Kalau nak sembang subuh sini, start subuh pun tak apa. Okey. Kita baca ayat amalat pada faedah yang kedua, muka surat 46 pada Rumi. Kitab baru 34 Ustaz. Kitab baru 34. 34. Ini kisah bila seorang ulama bernama Hatim Al-Asam. Dia belajar dengan guru dia 30 tahun, Syekh Bakir Al-Bakir. Maka guru tanya, apa kau dapat? Kau belajar dengan aku 30 tahun. Maka dia kata, aku mendapat 8 faedah. Aku mendapat 8 faedah. Maka disebutlah faedah yang pertama yang kita dah cerita. Dan sekarang ni kita sebut faedah yang kedua. Apa yang dikatakan faedah yang kedua tu? Dia kata, aku sentiasa melihat sekalian makhluk itu sentiasa mengikut nafsu. Okey, saya dah cakap tadi. Kita dah baca belum benda ni sampai habis? Belum Ustaz. Ustaz baru sampai kedua. Mana minggu ni Ustaz Jani nak ceritakan tentang nafsu ni. Dah yang ni dah baca tak yang ni? Kita dah baca sikit sampai ke apabila tu sepatut Ustaz sambung. Apabila? Ya, apabila aku memikirkan ayat ini, maka timbullah satu keyakinan. Nampak kat situ belum lagi? Okey. Yang perenggan last sekali tu Ustaz. Okey. Surat 34. Daripada pemikiran aku terhadap ayat ini, maka okey. Sekarang ni ada sikit nota ni daripada kitab Mukhasyafatul Qulub. Mukhasyafatul Qulub. Eja lah macam mana sebut dia. Mukhasyafatul Qulub. Imam Ghazali memberi beberapa fakta tentang nafsu dan kita boleh catat lah untuk kita lebih mengenal nafsu ni. Kenapa kita kena kenal? Sebab dia musuh kita. Bila dia musuh kita, penting kita kenal dia. Bila kita kenal dia, kita tahu kelemahan dia, kita tahu matlamat dia, kita tahu kekuatan dia, kita tahu apa cara dia nak jahanamkan kita. Kita tahu nak kalahkan dia macam mana. Kita tahu kalau kita lalai dengan dia jadi apa. Kita kena tahu. Itu nama dia, kita kenal musuh. Sebab musuh ni kalau kita tak kenal dan paling takut, kita tak tahu dia musuh kita. Ini lagi bahaya. Dia menyelinap dalam kehidupan kita tanpa kita sedar. Tujuan dia mengheret kaki manusia ke neraka. Lepas tu musuh ni syaitan, nafsu, musuh batin. Ini dua musuh batin ni, syaitan, nafsu. Kita kena kenal dia betul-betul. Tujuan dia apa? Supaya kita boleh tewaskan dia. Kalau kita tak kenal dia, ini yang masalah. Ini masalah sangat ni, tak kenal. Tak kenal musuh sendiri, tak kenal. Jadi bila musuh tu tak kenal, dia mudahlah nak bohong kita macam-macam. Okey, ambil fakta ni. Apa dia? Pertama, apa dia katakan? Sesungguhnya, Imam Ghazali kata, sesungguhnya, apa maksud sesungguhnya? Betul-betul, Imam Ghazali kata. Ini benar-benar, ini bukan benda-benda yang perlu dipermain-mainkan. Ini benda-benda sungguh-sungguh yang kita kena tahu. Benar-benar kita mesti kena tahu. Apa dia benar? Sesungguhnya, nafsu itu memerintahkan kejahatan. Dia ada satu watak. Watak dia apa? Watak dia perintah. Watak dia suruh. Itu perintah. Dia perintahkan kita. Perintah ni maksud apa? Perintah ni maksudnya dia paksa kita buat. Sebab tu dalam askar kan ada dipanggil apa?
CO apa? Commanding officer. Dia kalau cakap kena ikut, tak kira. Kalau dia kata pukul 3 datang. Tak boleh kata nantilah apalah, tak boleh. Begitulah nafsu ni, dia ada watak. Watak dia apa? Watak dia perintah. Watak dia perintah. Dia perintah. Nafsu ni memerintah kejahatan. Dan nafsu ni lebih memusuhimu daripada iblis. Lebih memusuhimu daripada iblis. Banding dengan iblis, nafsu ni lagi jahat. Bukan lagi jahat apa. Dia yang perintah. Syaitan ni, iblis ni, dia gunakan nafsu. Kalau partner dia ni strong, partner dia ni kuat, maka mudah dia tewaskan kita lah. Tapi kalau partner dia tak kuat, dia pun tak kuat. Dia rely pada partner dia. Dia rely pada partner dia. Kalau partner dia ni jahat, betul-betul jahat, dia mudah nak perintah. Macam kita tengoklah, kalau satu department tu berjaya, berjaya buat apa-apa tugas lah, mestilah kita kata anak buah dia bagus. Betul. Bos tak boleh buat seorang-seorang. Bos tak boleh pergi sana seorang-seorang. Anak buah dia tidur kat office. Anak buah dia ponting kerja. Department tu tak hidup. Kenapa? Anak buah tak support. Ini support unit ni tu nama nafsu. Tapi order datang daripada iblis. Order dia, arahan dia daripada iblis. Kalau nafsu ni strong, habis. Jahannam lah. Tak apa jahannam? Tuan punya nafsu. Siapa? Manusia tu lah. Okey, fakta kedua. Apa yang Imam Ghazali kata? Syaitan hanya memperalatkan nafsu syahwat untuk menguasaimu. Ini Imam Ghazali kata. Syaitan ni digunakan nafsu ni lah. Digunakan nafsu. Untuk apa? Untuk kuasai manusia ni. Nombor 3. Apa dia kata? Jangan engkau tertipu. Nombor 3. Jangan tertipu. Dengan nafsu. Maknanya nafsu ni kerja dia, apa maksud dia? Jangan tertipu dengan nafsumu. Kita habis dulu nombor 3. Dengan angan-angan dan kepalsuan. Jangan tertipu dengan nafsu. Dengan angan-angan dan kepalsuan. Maknanya nafsu ni dia menjanjikan angan-angan. Tahu angan-angan nanti pencen, nanti kau bacalah Quran. Sekarang ni kau sibuk lah, dia kata. Sekarang ni kau muda lagi. Tu nafsu Kau muda lagi, kau nak apa ni, nak pakai jubah-jubah, nak gini-gini. Tu orang tua, dia kata. Orang muda tak macam ni, dia kata. Dia bohong kita tau. Tujuan dia tipu kita. Dia angan-angankan kita. Kau nanti kau pakai macam ni, nanti orang kata kau begini. Kau pakai tudung labuk, orang panggil kau ustazah. Kau pakai kopiah, orang panggil kau lebay, dia kata. Dia bodoh-bodohkan kita. Kita ni angguk lah. Ya juga betul. Dia janjikan kepalsuan. Dia janjikan angan-angan yang tak pernah putus. Nanti kau target lah umur 30 pergi Europe, umur 40 pergi Afrika melancong. Sekali kena COVID, pasport simpan dalam laci, tak buka lah. Entah ada lagi tidak pasport, dah hilang tak tahu. Baru kita tahu. Kenapa? Dia jaga-jaga, dia memperalatkan. Jaga-jaga, dia menipu. Dia kerja dia perintah dan tipu. Dia perintah, dan benda yang dia perintah ni semua jahanam. Semua benda rosak. Itu nama apa? Itu nama nafsu. Lepas tu dia tipu. Tak apa, engkau kerja, engkau penat tak payah sembahyang sunat lah. Engkau penat, engkau kerja. Dia kata, orang lain tak apalah, tak kerja. Dia cakap begitu. Dia bodoh-bodohkan kita. Dia bodoh-bodoh kita. Itu watak-watak dalam kitab-kitab yang ulama tulis tu memang betul. Dia kata apa? Engkau muda lagi. Dia kata begitu kan. Engkau muda lagi lah. Apa kau nak fikir mati-mati ni, kau muda lagi. Dalam kata gitu, pergi kerja, jatuh motor, umur 30 meninggal kat traffic light. Dalam pada kata muda tu. Dalam pada kata muda tu umur 28, 32. Pup, kena kanser, tahap 4. 2 minggu je pergi.
Dalam kata muda tu. Dalam kata muda. Nafsu kata, engkau muda lagi. Dia kata, bilakah engkau ingin menikmati dunia yang indah ini? Dia punya intonasi tu betul-betul menarik. Kalau orang dengar dia tergoda. Bila kau nak menikmati dunia yang indah ni? Waktu tu yang keluar Pak Ajam kata tu. Muda hanya sekali. Macam-macam orang cakap betul. Muda sekali. Muda sekali. Muda 2 kali. Kat syurga pun muda. Umur 30 tahun. Jangan kena tipu nafsu ni. Muda hanya sekali. Dia kata. Muda hanya sekali. Bila kau nak nikmati dunia yang indah ni? Dia kata, indah dunia ni. Ni ada ni kuasa, pangkat, apa benda ada. Harta ada, kumpul duit banyak-banyak gitu-gitu. Dia kata, tunggulah. Waktu tua kan ada. Dia kata gitu. Tunggulah tua. Nanti kau pergilah surau. Kau pergilah masjid. Kau belajarlah agama. Ini pengalaman saya cakap ni betul. Kalau dah pencen baru nak belajar agama, saya cakap betul. Pengalaman saya kata, saya tengok betul dengan mata saya. Tak dapat. Ramai orang give up. Datang, dah 60 datang surau, baru 20 minit belajar dalam sini. Ustaz, minggu depan tak dapat datang, ada appointment ke hospital. Tempat lawatan berkala di klinik kesihatan. Waktu umur 60 tau. Ustaz tak ada datang, ni cucu datang rumah, tak siapa jaga. Mak dia ada khusus. Tak dapat datang belajar. Macam-macam hal datang. Ni saya cakap betul ni. Tak faham. Kita ajar ambil kompas pun, tunjuk kompas, ini arah utara, ini arah kiblat. Tak dapat. Tunjuk depan kita tunjuk depan kita pun tak faham. Kenapa? Waktu tu otak kita dah lemah. Kita nak fahamkan mukayat, air musyammas, apa mukayat, apa mutlak, tak dapat. Dia tak dapat ilmu. Dia hanya duduk dan dapat berkat ilmu. Itu pun duduk pun tidur. Tak dapat. Sebab tu masa sihat ni pergi belajar. Jangan tertipu dengan nafsu. Dia kata engkau muda lagi. Tak, muda ni bukan kira usia. Muda ni kira kita nak mati, tu kita tua tu. Kita tengok JKR ni, setiap bulan orang meninggal. Orang ni meninggal, yang muda ada, yang 60 ada, yang pencen ada, yang apa ada. Tidakkah kita belajar? Tidakkah kita lihat? Satu hari nanti dalam Facebook KKR ni, satu hari nanti gambar kita keluar, hitam putih, dan ditunjuk kita lahir, kita mati bila? Dia kata Al-Fatihah. Itu je dia kata. Lepas tu muka kita akan hilang daripada Facebook tu. Orang tak tengok lagi, orang tak baca Fatihah lagi, dan orang tak peduli lagi kita jadi apa dalam alam barzah, orang tak ambil tahu. Tak apa tolong kita. Kenapa? Yang menakutkan selama ni, kita dah ditipu oleh nafsu. Dia perintah dan dia letak angan-angan benda palsu, benda batil, benda tak betul. Dia letak angan-angan. Kita pakai tudung, dia datang rasa, cantik lah. Kalau kau pakai ketat sikit lagi cantik tau. Dia bodoh-bodoh dengan kita. Ni nafsu. Lepas tu kalau kita tak tahu, tak kenal dia, teruk kita tertipu. Nombor 4, apa? Dia kata apa? Sikap nafsu, watak. Sikap ni watak. Watak nafsu berasa aman. Suka lengah-lengah. Suka hiburan dan rehat-rehat. Dan malas pada taat. Ni watak dia. Allah jadikan dia berwatak gini. Apa? Rasa aman. Rasa tenang. Tak risau. Aku tak baca Quran ni. Tak risau. Dah seminggu tak baca Quran. Tak rasa apa-apa. Zuhur sembahyang 3.30. Tak rasa apa-apa. Aman aja. Relax. Tak ada apa-apa. 3.30. Biasalah. Selalu aku sembahyang pukul 4. Dia kata. Tak rasa apa-apa Ni dah maghrib ni 7.5 minit. Dekat ofis lagi 7 suku. Patut sembahyang dulu baru balik. Jam-jam sampai rumah 8.10 baru nak sembahyang. Tak rasa apa-apa. Rasa aman. Ibadah kita sah tak ni? Rukun sembahyang faham tak? Tak rasa apa-apa. Rasa aman. Tak kisah. Nanti belajarlah. Lagi yang paling takut dia pegang salah fatwa. Tak tahu tak apa. Kan? Dia kata. Nafsu kata. Tak tahu tak apa kan? Tak apa kan? Tak tahu. Mana boleh tak tahu tak apa?
Dia yang dikatakan tak tahu tak apa ni, satu, orang baru masuk Islam. Satu. Dua, dia dah lama Islam tapi dia duduk jauh daripada ulama. Tahu? Dia duduk ujung gunung sana. Rumah dia seorang ke sana. Dia nak pergi belajar jauh sangat. Tak ada orang datang ajar dia. Tu dia kata tak tahu tak apa. Tapi kalau kita duduk sini, bandar Kuala Lumpur ni, duduk Malaysia ni, mana ada kita duduk atas gunung. Keliling ni surau masjid, berlambak. Cuma kita tak hadir. Maknanya kalau kita amal kita salah, tak sah. Tapi sikap nafsu dia rasa aman. Dia rasa aman satu dia kata rasa aman watak dia. Dua, dia suka lengah-lengah. Tahu lengah-lengah tak? Lengah-lengah. Tahu kelas 7.45 dah dapat WhatsApp dah. Abang Rosman dah beritahu WhatsApp. 7.50 baru tekan lift. Contoh-contoh, bukan orang sini ni contoh. Betul tak? Tu lengah-lengah nampak? Lengah-lengah. Tu contoh lengah-lengah tu. Pada benda baik dia lengah. Patutnya 7.45, 7.40 dah duduk dah. Kenapa? Ini benda baik, takkan aku nak lambat. Macam itulah fikir. Tapi nafsu kata tak apa. Alah, relax lah. Bukan depan sekat pun. Takkan kau datang 7.50 orang nak buang kau kerja. Dia kata. Memang tak ada buang kerja, betul tak? Turau start 7.30 kuliah. Maghrib 7.5 minit. Pukul 8 pun datang. Nak belajar. Kalau kat sekolah, hari-hari terlambat, sekolah buang tau. Betul. Kalau dekat ATM dulu, saya belajar ATM Shah Alam dulu. Saya belajar ATM Perlis dan Shah Alam. Kalau 3 kali tak datang kelas, dululah zaman sekarang saya tak tahu apa undang-undang dia lah. Bersyarah, dia tengok rekod, awak 3 kali tak datang, dia ambil nombor pelajar kat matrik. Dia akan hantar pada lembaga peperiksaan, budak ni tak boleh masuk exam. Dulu dia undang-undang lah, sekarang saya tak tahulah. Sekarang saya dengar kalau dekat swasta ni budak gagal pun diluluskan sebab dia dapat ni. Dapat iuran. Keluarlah graduan-graduan tak ada kualiti. Betul, dia cakap betul ni. Keluarlah graduan tak ada kualiti. Yang patutnya dia tak boleh lulus. Tapi kadang-kadang swasta lah dia kata ni. Kadang-kadang mereka ni nak berniaga agaknya. Dia luluskan budak-budak ni. Keluarlah graduan ni yang hanya pandai main WhatsApp je. Betul. Keluar kerja malas, datang lambat, bergaduh dengan bos. Ini watak yang dia bawa. Ni kualiti-kualiti pekerja yang ada ni. Sabarlah macam kita ni. Kita tak tahu yang kontrol kita ni, yang remote kita sekarang ni adalah nafsu. Kenapa? Lengah. Tak percaya, buatlah meeting pukul 2. Betul tak? Pukul 2 buat meeting tau. Datang 1.55 duduk. Kita tengok berapa orang datang pukul 2. Kita jumpa hampir tak ada orang datang pukul 2. Betul lah saya cakap ni. Ni pengalaman kita kerja ni. Jangan cakap pasal hal surau masjid lah. Pekerjaan pun sama. Lengah-lengah. Kalau meeting surau pun sama juga kadang-kadang. Meeting pukul 9. Pukul 9 datang, kita seorang datang. Kita tengok balik WhatsApp. Batal ke meeting ni? Lepas tu saya tak nak pegang jawatan kadang-kadang sebab ni lah. Kadar kelebapan yang tinggi ni. Pukul 9 tengok tak ada orang lagi. Tengok orang lain yang bukan AJK dah balik lah. Kita tengok WhatsApp balik. Batal ke meeting? Tak ada pula cakap batal meeting. 9 suku barulah datang seorang. Ada pula yang datang tadi nanti nak balik nak makan ubat. Makan ubat pula, tak apalah makan ubat. 9.20 datang lagi 3 orang. 9.30 baru juga koran, baru mula. Apa ni? Lengah-lengah. Betul tak? Padahal meeting surau ni benda-benda penting. Kita nak uruskan rumah Allah ni. Betul? Kita nak uruskan rumah Allah. Urusan rumah Allah pun kita lewatkan. Padahal dia janji pukul 9. Datanglah pukul 9. Lepas tu kadang-kadang bangsa lain lebih berjaya. Kalau dekat Jepun, kawan saya dia kerja kat Jepun. Dia belajar kat Jepun. Dia ni memang punctual. Saya tengok dia masa kerja, dia punctual. Dia kata sebab aku dah belajar dengan orang Jepun. Kat Jepun, mereka bukan macam kita. Meeting 2.30. Kalau masuk kerja pukul 8, meeting 8.30. Kita memang ambil setengah jam lewat daripada apa yang kita patut datang. Betul? Mana orang meeting kedua? Dekat Jepun, dia kata, dia orang buat meeting 2-7 minit. Macam tu. 3-6 minit. Gitulah. 3-11 minit. Dia ambil nombor-nombor yang kita tak ambil. Jadi kalau dia kata 3-7 minit, orang yang panggil meeting ni, pukul 3 dah duduk. Selalu boy lagi meeting.
Okey, 37 minit dia tengok siapa datang. 38 minit dia catat. Okey, dia 38 minit. Okey, awak 39 minit. Dia hantar nama ni, potong gaji dia sebab dia lewat datang meeting. Sampai peringkat tu mereka buat. Tahu? Kenapa? Mereka nak latih jangan lembab. Tu lembab Oh, kalau saya rimau orang lembab ni. Lepas tu kadang-kadang orang ajak kan pergi mana-mana lah, 5 kereta. Saya tak berapa kenan. Kenapa? Nak menunggu yang malas tu. Tunggu dekat tol tu yang bersih pukul 9. Kita pukul 8.45 dah datang. Kita siap ukur daripada rumah ni pakai Google Map. Okey, 8.45 sampai. Keluar sekarang. Jom, keluar sekarang. Kadang rumah saya kata, bang, abang ni pancul sangat. Orang lain tak pancul. Itu orang yang pasal kata. Kita datang pukul 9. On the way, bawa keluar rumah. Tahu tak dia dipermainkan oleh nafsu dia dengan berlengah-lengah pada benda baik. Dia tak tahu. Saya duduk dekat satu tempat. Ada dekat satu tempat ni, surau masjid. Ada seorang lelaki ni, orang panggil dia Haji Masbuk. Haji Masbuk. Tahu Masbuk tak? Kalau kita bersalam, kita tengok orang lambat, mesti dia. Mesti dia tengah menyambung rakaat. Mesti muka dia. Dan dia Haji Masbuk. Lepas tu jangan jadi sini. Janganlah lembab. Kan? Dan kita kalau tengah sembahyang, kita dengar ada orang berlari dalam keadaan kain basah. Berlepap. Dia lah tu. Dia ambil uduk, dia lari daripada tempat uduk nak kejar rakaat. Dia. Lepas tu dia pindah ke tempat. Saya sembahyang. Tengah sembahyang, saya terdengar balik benda tu tau. Orang lari daripada tempat uduk, kain basah. Pelopap. Saya kata ni macam Haji Masbuk. Betul, rupanya dia pindah dekat rumah saya. Ni tadi kata pengalaman saya ni. Rupanya dia pindah kat rumah dia pun je. Ustaz, duduk sini. Saya duduk sini. Saya pun duduk sini juga. Watak tu masih kekal. Tapi saya selalu kata ini saya tak apalah aku pergi masjid. Tapi dia mesti sepatutnya memperbetulkan, mengetahui kelewatan dia ni adalah disebab kawalan nafsu dia. Dia kena tahu. Lepas tu jangan lewat. Saya cuba sedapat mungkin lah. Kalau mana kata 7.45 saya mesti ada kat pintu. Paling lewat. Kalau saya datang pukul 8, saya akan rasa bersalah. Kenapa aku lewat ni? Saya rasa bersalah. Kenapa? Aku dah tewas dengan nafsu. Itu je. Tapi kalau orang tak kisah kan, nafsu dah jadi BFF best friend forever. Biasalah meeting kedua 2.30 datang. Bukan biasa. Kalau kita tak lawan dia, Sayyidina Ali kata, engkau dengan masa ni adalah pedang. Engkau tak pancung dia pancung kau. Betul? Engkau tak pancung dia pancung kau. Kita dah berapa kali putus leher dah kena pancung dengan nafsu ni. Dengan masa ni. Lepas tu kita tak berjaya. Kita tak boleh nak berubah. Kita terkenal dengan kadar kelembapan tinggi ni. Tak boleh gitu. Kalau kita ada halangan tu tak apa. Kita tiba-tiba tak pernah jam. Tu lain. Tapi kita jadi rutin lembab. Nanti sampai orang kata, engkau janji dengan siapa ni? Dengan dia ni. Allah, dia ni. Tu orang kata janji Melayu. Bangsa Melayu juga yang kena. Orang kata janji Melayu kan. Kau jangan dengar lah. Kalau dia kata pukul 3, kau datang 3.30. Sampai orang mak muka kita, dia ni main lembab. Habis. Kredibiliti kita habis. Orang tak percaya kita. Dia ni macam kenal, pergi mana pun lambat. Habis kita. Tak boleh gitu. Rasulullah kata orang Muslim ni, musuh belum keluar rumah, dia dah sampai depan pintu musuh. Tahu? Musuh belum keluar rumah lagi, dia dah sampai depan pintu musuh. Mana dia cepat daripada musuh dia. Tu mana orang Muslim. Ini kalau tembel gitu, datang surau pun tembel, datang surat masjid pun tembel. Dah lah datang, nanti saya belum makan, nak makan dulu bawa nasi lemak. Kau berapa nak mesyuarat? Lepas tu saya jadi malas nak buat jawatan sebab ni lah. Betul cakap. Orang tak betul-betul konsisten. Dulu saya kerja kan, kita ada pasang barang pernek. Pernek ni Japanese, yang datang expertise ni Japanese.
Mereka pasang, mereka tunjuklah macam mana nak maintain apa semua barang-barang untuk microwave ni, untuk pemancar telefon ni lah. 4G dia pasang. Dia selalu gitulah kalau kat Sabah ni pukul 4.45 dah azan kadang-kadang. Paling cepat lah 4.45, 4.40 dah azan subuh. Jadi kami ni selalu janji setengah jam lepas azan kita tunggu kat bawah. 4.45, 5 suku kita tunggu kat lobi. Sebab kita nak kerja pendalaman. Saya kalau turun, saya turun 5.10, saya turun dah. Saya turun, dia orang nombor satu ada. Orang Jepun ni. Dia nombor satu ada. Tak pernah saya dapat beat dia. Kau janji kita kata makan malam pukul 8, nak bawa dia makan. Saya turun 7.45, dia dah ada. Sampai dia kata dengan saya apa? You work like Japanese lah, dia kata. On time. That's why your face look like Japanese, dia kata. Sampai dia kata saya muka macam Jepun, sebab tu watak saya macam Jepun, dia kata. Dia kata tak. Dia kata ini Islam ajar kita jangan lambat. Saya kata gitu. Dia kata, dia angguk. Tapi dia kata kebanyakan orang Malaysia bukan macam ni. Betul, dia kata. Betul. Dia kata dia kalau kerja kat Malaysia, masalah dia, dia cakap itulah. You all are very slow. Dia kata. Malu dia tau. Dia kata you all, dia termasuk kita lah, bangsa kita. Itu masa dia pasang dia kata Malaysia teknologi very slow. Because why? Because you all work very slow. I wait 8 o'clock, 8.30 baru orang datang lah. Everybody come in 8.30. We promise at 8. We must be there at 8, dia kata. Orang Jepun ni. Bila pasang kita kata, Mr. Sato, this one is you need a latest equipment for communication. Lepas tu Penang NEC. Dia boleh capai 80 km. DMC 4000. Maknanya kalau pemancar sini 80 km boleh sampai pemancar lain. 80 km jauh tau. Guna 4 frekuensi 4G. 4.4232 gitulah. Dia kata this one in Japan, you want to see this you go to museum, dia kata. Merah muka lah. You want to see this, you go to museum, dia ketawa dia kata. Dia kata kan tak pakai. Kat Japan tak pakai ni. Ini old fashion. Ini negara-negara yang tak maju pakai. Wah, jauh betul. Betul dia kata ni. Dia kata that's why dia kata you cannot change because your people is very slow. Wah, saya belajar betul apa dia cakap. Itu kata Sayyidina Umar ambillah perkataan yang baik itu walaupun datang daripada mulutnya bukan Islam. Kenapa? Kita lebih layak mengambilnya. Macam itulah patutnya. Betul. Apa dia kata tu betul. Kita tak boleh nafikan. Betul tak? Saya kata dengan budak-budak, kau orang jangan lambat. Kau malu dengan tu. Satu tu dia dah datang dari jauh. Betul tak? Dia masa dia terhad. Dia nak tunjuk orang kita. Relax lah bang. Relax lah bang. Orang janji pukul 8, 8.30 baru turun. Tu watak nafsu ni apa? Lengah. Tu kita kena tahu ni. Lengah dari segi kebaikan, lengah daripada buat taat. Nanti dulu baru azan, dia kata. Lengah. Nombor 2 watak dia apa? Rehat. Tu dah rehat Rehat main nama. Lepas makan tu, dia scroll dia punya handphone, sampai lekuk-lekuk jari dia. Tak apa dia baca pula tu. Dia tengok ni, dia baca kisah artis, dia cari lagi kisah ni, dia tengok related punya dekat YouTube. Padahal tak ada benda dengan dia pun. Dia baca kisah Macau scam, dia tengok Macau ni kat mana, apa asal usul Macau, dia kaji habis. Sampai sejam dia baca. Kenapa? Pada dia tu rehat. Allah, kita punya buang masa dekat handphone ni. Terlampau banyak tau. Kau tak percaya daripada pagi ni, kalau kita ada satu app once kita tengok handphone, dia boleh count berapa minit. Kalau ada app tu bagus tau. Once kita tengok lagi, dia count. Okey, 10 saat. Kan tengok lagi. 20 minit. Kan tengok lagi. Mungkin tolak 8 jam tidur, 16 jam, mungkin kita habis tengok handphone mungkin 3-4 jam sehari. Mungkin. Kalau kita tengok itu benda bermanfaat, okey.
Kita hafal Quran ke, kita cari maklumat hadis-hadis ke, kita tengok apa perawi dia ke, kita tengok apa maklumat tentang agama. Okey. Kalau kita follow benda-benda yang tak baik, ini yang buang masa. Rasulullah kata, satu saat engkau guna masa kat dunia untuk benda yang bukan ibadah, akan lahirlah pada hatimu nanti di hari kiamat sesalnya berpanjangan. Ini pada nasihat pertama, ayuh walat. Jangan tengok benda-benda yang tak ada. Kita tengok, tak tambah iman, tak tengok. Tak payah baca kawan-kawan berapu dalam grup, tak payah baca. Malam ni malam Jumaat, apa gitu gini gitu, kau buat apa gini, kau wirid satu tangan, dua tangan, apa tu, jangan baca. Biarkan, jangan baca. Kenapa? Mahal ni masa kita ni untuk buang untuk benda gitu. Tak payah. Kalau tak tanya khabar, okey, jangan sihat. Sihat, anak sihat. Itu sihat. Okey, aku okey, sihat. Okey, tak apa. Dan jangan baca. Jangan buang masa tu. Orang tua kata masa tu emas. Betul tak? Orang tua kata masa tu emas. Jangan buang emas. Mahal emas ni. Allah. Apa lagi watak dia kata? Dan malas-malas untuk taat. Untuk taat di mana-mana nak tu ni. Dia berat ni. Nak baca Quran. Alah, beratnya. Nak sembahyang witir 11 rakaat. Lagilah berat. Nak bangun malam. Lagilah berat. Kenapa? Memang watak dia gitu. Nafsu ni. Okey. Nombor 5. Dia kata, setiap rayuannya adalah batil dan palsu belaka. Imam Ghazali kata. Rayuan dia batil. Batil salah. Tak betul. Palsu. Maknanya, nafsu ni, dia ada watak memerintah. Dia ada watak memberi angan-angan palsu. Dia ada watak bermalas-malas. Dia ada watak berlengah-lengah. Dia ada watak suka berehat-rehat. Dan dia ada watak merayu. Tahu merayu tak? Oh, merayu? Nantilah. Dia merayu. Bangun dah 6.30 ni. Nantilah. Ingatkan nak bangun pukul 4 lah. Nak tahajud lah. Banyak benda nak mengadu dengan Tuhan. Nantilah. Besok pun ada lah. Besok lah. Besok Sabtu tak kerja malam ni. Ni Khamis ni. Besok lah. Besok Jumaat malam bangun. Sabtu tak kerja dia kata. Boleh lah besok lah. Dia rayu kita. Nantilah dulu. Alah, kau besok kerja ngantuk kau ke ofis. Dia kata gitu tau. Tak bangun ngantuk juga ke ofis. Nanti kau tak kerja kau bangun. Tak bangun juga. Nampak? Maknanya rayuan dia ni menipu. Dia tipu kita tau. Kita rasa nak baca Al-Mulk hati dah mula ada rasa sedaran. Oh, aku tak baca Al-Mulk ni, tak ada dinding aku dengan siksa kubur. Tak ada dinding aku dengan kubur. Tak ada pelindung aku. Rasulullah kata baca Al-Mulk, dia akan melindung kat kubur. Nantilah dia kata. Banyak benar kau nak buat. Padahal baca Al-Mulk tu 10 minit tak habis. Banyak benar kau nak buat. Nak sembahyang cepat lah, nak mengaji, nak satu-satu lah, pelan-pelan lah. Jangan gopoh. Dia kata tak baik gopoh-gopoh tau. Dia punya bahasa tu lembut Tak baik gopoh-gopoh tau. Kau ni muda lagi. Allah. Pergilah hidup muda dulu. Dalam pada dia kata muda lagi, minggu depan sesak nafas kat ofis. Ambulans datang, blok B. Ambulans datang ni dah rebah. Dalam van, dalam ambulans meninggal. Orang masuk nama dia. Duka cita dia maklumkan sahabat kita. Ni orang suruh panik. Muda lagi budak ni. Muda, betul muda. Rasanya tak dalam bawah 30 lebih. Allah kesiannya. Baru nak belajar rukun semayang kat tingkat 7. Orang kata dia tahu. Baru nak belajar rukun semayang. Allah dah panggil dia balik. Saya bukan kata umur 27. Saya biasa jumpa orang 58 pun biasa. Ustaz, baru malam ni saya pandai mandi wajib lah. Selama ni saya mandi wajib salah lah. Saya dah biasa dengar perkataan ni. Ustaz, syukurlah saya 59 Allah pencenkan saya. Tercegah hati nak pencen awal. Saya pencen 58. Sekarang saya 59. Syukurlah. Baru saya tahu rupanya begini ambil wuduk. Rupanya wuduk ni ada fardu, ada syarat sah. Tak tahu pula ada syarat sah Kau tahu tau. Saya cakap ni perkataan ni saya biasa dengar. Tu jaga-jaga. Jangan kita jadi salah seorang mereka ni esok ni.
Tahu tak kalau 58 tahun baru tahu mandi wajib macam mana? Selama ni ibadat kita kalau salah mandi wajib, ibadat kita out. Buku amal kita sembahyang itu kosong. Tapi nafsu ni, watak dia berasa aman. Aman apa? Alah, orang lain pun tak belajar juga. Dia kata, orang lain pun tak pergi surau juga. Dia aman lah, berasa aman. Ini watak dia ni. Sebab tu jangan biarkan watak ni bermain dalam diri kita. Itu nama dia nafsu. Kenal dia betul-betul. Macam mana orang lain lah. Kalau Piala Dunia, Jerman lawan Brazil. Betul. Orang Jerman ni, dia akan panggil pemain dia, simpanan ke, coach dia, dia buka video apa Brazil main. Betul tak? Dia tengok, siapa? Ni kau kena jaga ni. Ini apa? Neymar, apa nama tu? Ni handal ni, kau kena jaga. Okey, dia ambil satu fullback yang paling handal. Okey, kau mark dia. Betul? Mesti ada satu study, betul tak? Goalkeeper ni kalau penalti, dia kalau belah kiri selalu lepas. Tak dapat tak selamatkan. Dia orang buat study lah. Dia coach dia ambil nota, lepas tu dia buat rumusan. Okey, kita nak kalahkan dia orang, ini strategi kita. Ni, okey, kita pergi padang. Itulah. Mesti ada buat study, betul tak? Itu main bola tu. Ini nak lawan nafsu, tak ada buat study. Tak kenal mana kelemahan dia, mana kekuatan dia, apa watak dia, apa tipu daya dia, apa kata-kata dia yang semua tipu. Dia janjikan apa? Dia janjikan angan-angan, dia janjikan kepalsuan. Watak dia macam mana? Watak dia suka malas-malas, suka rehat-rehat. Watak dia tak suka taat. Apa lagi watak dia yang lain yang jahat? Watak dia suka bangga-bangga. Watak dia suka puji-puji. Kalau orang puji dia seronok. Kalau orang kutuk, orang keji dia, dia marah. Itu nafsu. Kalau orang kata dia cantik, koyak kain dia, kembang hidung dia. Nampak dalam dia punya emas tu, kembang hidung dia orang puji. Itu nafsu. Itu nafsu tu. Tak percaya pujilah. Akak, tudung akak ni cantik lah. Saya tadi salah orang. Ingatkan tadi Rafazira, saya ingat Rafazira tak ofis dia punya akak kembang hidung tau, ini nafsu. Cuma kata ni, akak tudung ni tudung murah kan. Kalau nak kena pelempang kau cakap lah. Betul tak? Mana orang boleh cakap? Mana boleh cakap? Kenapa? Nafsu ni dia tak suka. Dia suka di lambung-lambung. Itu dia suka. Dipuji-puji. Itu dia suka. Dia tak sedar dengan puji tu rosak amal dia, tak sedar. Ni watak dia. Kenal watak dia. Baru kenal dia. Siapa dia? Ini musuh yang bawa masuk manusia pada neraka. Okey. Nombor 6. Dia kata apa? Jika engkau rela menuruti rayuannya. Imam Ghazali kata, jika engkau rela menuruti rayuannya, hancurlah engkau. Hancur dalam neraka. Apa? Ikut rayuan dia. Rela menuruti rayuan dia. Dia rayu kita tidurlah lagi. Tidur dululah. Jangan bangun lagi. Dah baru 6.30. Kita ikut rayuan dia. Makan lagi lah. Makan banyak-banyak. Biasa-biasa nak perut tak apa. Bukan sekali dapat makan. Ikut rayuan dia. Sebab tu kita tengok dekat mana-mana jabatan. Saya cakap ni sebab saya kerja ni, saya tahulah. Kalau besok nak puasa, hari ni mesti ada orang bawa makan-makan untuk bawa makan-makan. Kenapa? Besok puasa. Kenapa? Seolah-olah besok 30 hari tak makan langsung. Seolah-olah gitu. Betul tak? Betul tak ni? Ada orang belanja kacang hari terakhir nak puasa. Betul? Ada orang buat kuih kat pejabat. Kenapa? Besok puasa. Seolah-olah besok tak boleh makan lagi dah. Dia nampak makan ni, puasa ni, tak makan. Tu je dia nampak. Betul tak? Kita boleh tengok Apa Hari Jumaat, pakai baju kurung. Biasa tengok tak? Hari tak Jumaat, pakai baju tak kurung. Betul? Betul ke tak betul ni? Korang ni macam tak ada pengalaman kerja je. Pejabat lain tu. Pejabat lain lah, pejabat lain. Kalau swasta lagi dahsyat lah. Dulu masa ada kerja hari Sabtu kan. Dulu kan kerja hari Sabtu. Masa tahun 80-an dulu. Saya mula kerja
mula kerja yang pejabat lah, yang betul-betul kerja lah. Yang kerja lepas SPM ni jangan kira lah. Tahun 85 lah. Graduate 84 Disember. 85, 15 bulan Mac saya mula kerja. 16 bulan Mac 85 saya mula kerja. Mula kerja sebagai jawatan yang saya pegang bila belajar lah. Lepas tu jadi apa tau? Assistant Project Officer. So ada diploma kejuruteraan dekat swasta. Kalau hari Sabtu ni, ya Allah, macam pertandingan skirt siapa boleh pendek lah. Betul dekat ni. Kita tengok orang datang, pendeknya skirt dia ni. Datang lagi, lagi pendek. Macam pertandingan tau. Betul dekat ni. Budak bukan Islam dari Cina ni satu hal lah, betul tak? Budak Melayu sama. Macam pertandingan. Tapi budak-budak ni hari Jumaat dia pakai jubah. Dia pakai jubah. Hari lain, tengok dia pakai seluar ketat lah apa. Jumaat dia berubah. Jangan faham Jumaat ini adalah hari tutup aurat. Bukan tu. Tutup aurat ni hari-hari lah tutup aurat. Betul tak? Bukan hari Jumaat je. Tapi kadang-kadang kita sangka baik lah. Kurang-kurangnya seminggu sekali dia tutup aurat lah. Itu je lah. Tapi alangkah tak fahamnya. Alangkah tak fahamnya. Alangkah tak fahamnya. Ada juga kadang-kadang kita tengok ke kawan ni, hari Jumaat pagi je, dia sampai kerja pukul 7.30. Pukul 8 baru masuk kerja. Jumaat pagi je dia pasang Quran dekat komputer dia. Hari lain dia pasang lah Era ke, benda FM ke, gila FM, neraka FM ke dia pasang. Betul tak? Jumaat aja dia pasang Quran. Seolah-olah Quran ni nak kena dengar hari Jumaat je. Ni kita salah faham ni tau. Salah faham ni. Hari lain dia buat kerja, dia pasang lagu entah apa setan, lagu-lagu gembalang apa rock apa benda ke dia pasang. Tapi hari Jumaat kita nampak dia pasang Quran. Dan teruslah kita berusaha baik kurang-kurang hari Jumaat dia dengar Quran. Itu jangan kita boleh berubah hati kita, betul tak? Tapi nampak pada dasarnya ketidakfahaman ni pada agama. Ini pengalaman ni, cerita ni. Saya tak tahulah orang sini macam mana. Tapi saya dengar orang sini hari-hari pasang Quran kan. Tak pasang lagu-lagu ni. Kan? Kan ke takkan ni? Atau serupa je? Kalau serupa, angkat tangan ramai-ramai, kita serupa. Betul? Tu dulu jumpa budak darjah 3 kat sekolah agama. Anak jiran ni. Jiran tak jiran lah, tapi kenal lah mak bapak dia. Dia panggil Ustaz. Saya kata ni Kak Long. Mak dia panggil dia Kak Long. Kak Long. Kak Long cantik lah pakai tudung. Darjah 3. Lepas tu dia kata, tapi pagi tadi Kak Long sekolah kebahasaan, Kak Long tak pakai tudung kan? Saya saja cakap gitulah. Ni sekolah agama pakai tudung. Yelah, mak kata sekolah agama kena pakai tudung. Sekolah kebangsaan bukan agama, dia kata. Ni lagi satu salah faham. Sama macam kita lah. Hari Jumaat pasang CD Quran. Hari lain tak. Ni hari Jumaat. Lebih kurang gitulah. Betul tak? Bukan gitulah fahaman kita. Hari Jumaat pakai jubah, pakai elok. Hari lain sekolah ketat tak apa. Kenapa? Bukan Jumaat. Seolah-olah mati dia Jumaat. Hari lain tak mati. Malaikat catat hari Jumaat aja. Hari lain malaikat cuti. Seolah-olah gitulah. Seolah-olahnya gitu tau. Ini korang baru aku nampak pakai topeng. Dulu aku nampak kau tak pakai bertopeng. Bila dah seorang kena, baru keluar kabut. Aku masuk, apa kau pakai topeng ni? Terpanjat. Dulu kita datang pakai topeng, kita rasa macam kat planet lain. Apa aku seorang pakai topeng ni? Betul tak? Sama je. Sekarang ni pakai topeng. Okey. Nombor berapa? Jika engkau lambat memperhitung ni apa? Ambil tindakan. Imam Ghazali kata, tenggelamlah engkau. Tenggelamlah dalam apa? Tenggelam dalam angan-angan, dia kata. Tenggelamlah engkau dalam angan-angan. Tenggelamlah engkau dalam lengah-lengah. Tenggelamlah engkau dalam suka-suka. Tenggelamlah engkau dalam rehat-rehat. Kerana angkara nafsu yang tidak suka berbuat taat. Tu dia kata gitulah. Kerana angkara nafsu yang tidak suka berbuat taat. Tak suka buat taat. Tak tu jangan lengah-lengah lagi lepas ni lah. Bersemangatlah sikit. Datang meeting pun ada pahala tau.
Ini datang meeting lambat, datang surau lambat. Dia memang berjangkit Saya dulu ada satu anak murid tau. Dia ni memang, kalau datang kelas, memang dia lambat, saya tahu. Cakap lah apa benda dia, letak pistol kat kepala dia pun dia akan lambat. Memang jadi lambat. Satu hari dia kata, Ustaz, ni saya nak nikah ni bulan depan. Ustaz tolonglah datang duduk sebelah saya nervous. Okey lah. Dia nikah pukul 8.30. Saya ni malas nak naik rumah dia flat. Rumah dia tak ada lift. Saya malas nak naik tangga, saya malas. Saya tunggu bawah pukul 8. Saya tengok tak turun. Dekat je rumah dia dengan flat. Pukul 9 baru turun. Sampai sana, Tok Kadi dah cabut ke tempat lain. Tahu. Dah bapak dia dah berkelabar dah. Kadi kata, saya ada nikah ke tempat lain ni. Tadi saya tunggu 8.30. Saya dah keluar ni, saya ada nikah dalam pukul 10. Dah tak ada orang nikah dengan dia. Saya kata, padan dah, lambat sangat. Nanti saya kata lah. Maka kau cakap dari depan kan. Kau tak ingin kau kahwin kan. Padan muka lembab sangat. Nanti saya kata, memang terkenal lembab tau. Ini tak ada orang nak nikahkan. Ini minta tolong. Saya kata, siapa nak panggil? Saya cubalah aku cakap dengan kawan. Adalah satu ustaz ni, juru nikah ni. Dia tengah bagi kursus kahwin. Lepas tu dah pukul 11. Tahu tak, pengantin dah duduk kat masjid 9 lebih, pukul 11, tak tahu siapa nak nikahkan. Yang bel ni, pihak perempuan dia datang awal. Ni pihak lelaki yang lembab ni. Perempuan pukul 8 kata, dah mula nak bergaduh. Kami pukul 8 dah sampai, dia kata. Dah sudah, saya kata. Pakcik dia dah pandang macam ni yang pasal lelaki. Saya tahu memang budak ni yang lembab, bukan keluarga dia budak ni. Budak ni memang dia ada watak ni. Orang kata kadar kelembapan tinggi lah. Sampai nak nikah pun dia lama. Dah lah, buat je dia. Panggil. Ada ustaz tengah kursus. Minta tolong ustaz. Ni nak nikahkan ni, tak ada orang. Ustaz dia kata, saya tak tinggal kursus. Kejap je ustaz, tolong ustaz. Ustaz ni tinggalkan kursus sekejap, datang. Dia ambil borang-borang yang ada ni, dia nikahkan. Nikah kat mana? Dekat beranda masjid dia nikah. Sebab nak cepat. Dia kata, saya tak boleh tinggal lama ni. Dia nikah-nikah, dia balik kursus. Lega lah. Itu akibat apa? Kadar kelembapan yang tinggi. Tahu tak? Saya kata jangan ada watak ni tau. Orang pandang kita hina tau. Kita rasa tak ada apa-apa kan? Biasa. Bukan biasa tau. Bersegeralah dalam benda-benda kebaikan. Itu dalam kitab kata kan. Benda baik, cepat. Bukan cepat sangat lah. Bukan kelar pukul 7, 9 subuh kat sini, tak disuruh lah. Tapi jangan lewat lah. Jangan lewat. Ini kalau lewat itu sampai nak nikah pun lewat. Allah. Janganlah macam ni. Apa nak jadi orang, nak apa, nak jadi ketua rumah tangga. Semuanya lembab. Allah. Sebab tu kalau nak nikah ni, dia kena ada ketua. Orang tua jadi ketua. Orang tua ni pun jangan lembab. Kalau ketua pun lembab. Orang tua ni dia kata, okey, 8.30 semua keluar. Gitu. Jangan kata tunggu Pak Long. Pak Long kata Pak Long datang. Mak Ngah pula tengah minum kat rumah. Tunggu Mak Ngah beli nasi lemak. Pukul 9 tak keluar. 8.30 keluar. Siapa tinggal, suruh datang kat masjid. Kalau pergi nikah kat masjid lah. Jangan peduli. Kalau Pak Long tak ada, sebenarnya nikah sah juga. Orang yang nikah ni dia ada saksi sendiri. Bawa pengantin seorang besar juga. Ada perempuan, ada lelaki, ada demi wali dah jalan. Gitu. Kalau tunggu. Sebab tu saya tak berapa suka kau jalan lambat kita ni. Kan dia ni sesat, dia ni datang lambat. Allah. Banyak program terkendala tu. Kau nak jalan sama, naik bas. Kau nak semua kereta, mesti pilih orang yang betul-betul dapat ikut masa. Kau tidak, buang masa lah. Okey. Nombor 7 apa? Okey, tadi nombor 7. Nombor 8. Jika engkau, dia kata, lemah melawannya, Imam Ghazali kata, tentulah nafsu itu melemparkan engkau ke neraka. Kita pernah tengok apa? Pernah tengok wrestling kan? Pernah tengok wrestling tak? Dulu kan ada wrestling. Apa? Mark Hogan tak apa benda semua tu lah. Nampak tak? Dia ambil, dia banting. Orang dia baling luar ring. Betul tak? Itu banyak tu, dia bukan betul tu, dia action je. Kalau kita tengok dia orang punya dokumentari kan, ada orang ambil kamera yang hidden camera ni,
dia dalam stage tu, kalau kita buka stage tu, penuh dengan mic tu. Jadi bila orang tu jatuh, dengarlah dia punya efek. Dia tumbuk tu tak kena pun kadang. Dia hentak kaki dia je, dam kan. Tapi bila dia banyak orang yang wrestling ni kena fit lah, kena tough. Kena baling tak ada apa-apa, kena baling tak ada apa. Tengok bila dia lawan dia baling. Dia campak keluar. Sama macam nafsu ni. Dia lawan dengan kita, dia cuba campak kita, bukan luar ring. Betul? Dia tewaskan kita, dia campak kita ke mana? Bukan luar ring tau. Dia campak mana? Campak dalam neraka. Itu lawan dia. Dia tak ada kira. 1, 2, 10 je kalah. Tak. Kita kalah bila kita campak dalam neraka. Kenapa? Angkara dia. Ni bahaya ni kalau kalah ni. Dia apa? KPI dia apa? Campak dalam neraka. Dia pakat lah. Dia jadikan kuat. Kita biarkan dia, tak tahu nak lawan dia macam mana. Kita tak tahu nak lawan, nak tembak macam mana. Allah, hai. Dia dapatlah KPI dia. Apa dia? Campak masuk dalam neraka. Okey. Nombor apa? Nombor 8. Sekarang nombor 9. Watak nafsu tidak pernah menuju kepada kebaikan. Apa saja ajakan dia adalah tak baik. Lepas tu kalau dia ada rasa nak buat tak baik, itu nafsu. Itu nafsu. Okey. Nombor 10. Dia kata apa? Imam Ghazali kata, nafsu ini punca bencana. Punca bencana apa? Pada diri manusia lah. Punca dia buat dosa. Orang bergaduh laki bini sampai cerai berai, sampai pukul pasangan, itu semua nafsu. Angkara nafsu. Kadang-kadang bergaduh benda kecil-kecil sampai bertalak-talak 3, tu semua angkara nafsu lah. Dulu ada ustaz pejabat agama, apa nama ustaz tu? Dah lama ni cerita ni, 20 tahun lalu lah dia cerita. Apa nama dia? Saya tak ingat nama dia. Dulu dia kerja Jawi. Dia kerja bahagian nikah kahwin ni lah, dia jadi kaunselor. Dia kata ada orang datang bulan puasa ketiga. Bawa anak dokong seorang, ada seorang lagi bekang. Suami isteri datang. Dia kata, Ustaz, kami bergaduh semalam. Isteri suami saya dah cerai talak 3. Ustaz tanya kenapa jadi macam ni. Dia kata, suami saya ni, dekat nak buka, dia telefon saya. Dia suruh masak sambal belacan. Sebiji macam tipu Ramli je. Saya tak sempat, Ustaz. Masa tu dah nak buka. Saya anak kecil lagi, saya nak keluar. Macam mana beli barang? Suami ni balik-balik, jam, penat. Muka memang muka berserabutnya. Buka-buka turun saji tak sambal belacan. Mereka ni buka puasa dekat meja Jepun. Tu meja Jepun tak? Meja ni duduk bersila tu makan lah. Kan ada orang itu kat rumah kan. Dia marah, dia terus terbalikkan meja, dia cegaikan saya talak 3, dia kata. Ini ustaz cerita ni. Dia kata sebiji macam Cik Ramli tu kan. Aku suruh kau masak kerabu ini, kenapa kau tak masak belacan? Sebiji tu. Habis kau dah janji tu nak buat apa? Tak boleh buat apa lah. Betul tak? Tak boleh patah balik lah. Tak boleh rujuk. Nak kena cari apa? Blind Chinese. Tahu? Nak kena isteri, nak kena kahwin, mesti kahwin dengan orang lain dulu. Itulah prosedur dia dalam agama. Dia kata ada lagi seorang ni sama juga. Itu semua kenapa? Nafsu lah, nafsu marah tu. Tak ada sambal belacan pun sah lah puasa. Apa tu sangat? Makanlah benda lain. Kan belilah, betul tak? Besok kan ada puasa lagi. Apa yang payah sangat? Tapi nafsu tu lah, akibat nafsu tu yang bahaya tu. Seorang lagi tu dia ceraikan isteri dia. Ustaz tanya kenapa? Sebab dia marah saya, Ustaz. Kenapa marah? Saya berugi ubat gigi. Dia dah pesan dengan saya, ubat gigi tekan bawah. Saya ni kadang tekan bawah, tekan tengah. Sekali dia masuk bilik air, nampak tekan tengah. Dah lama dia gaduh dengan saya, dia marah saya, dia ceraikan saya. Allah, pasal ubat gigi. Kalau saya lah, engkau beli satu kotak, engkau bagi je. Dia nak tekan tengah, dia nak telan ke, biarkan. Betul tak? Dia nak tahu dalam tom yam ke nak makan ke, dia biarkan. Betul? Apa saya bergaduh sangat? Pasal benda tu tau. Ubat gigi tekan tengah, tekan bawah. Ini ustaz cerita ni. Kenapa tu? Nafsu. Dia rasa tercabar tau. Bini tak ikut cakap dia. Dan bini pula tercabar nak kena ikut cakap suami.
Masing-masing ada ego. Ego tu nafsu. Akhirnya robohlah sebuah rumah tangga. Nampak? Kalau kita fikir tak logik, memang tak logik. Nafsu ni dia punya gila memang tak logik. Betul? Kita bulan puasa kita pergi kalau tengok semua nak beli. Kalau ikut logik tak logik, kau nak makan macam mana ni? Betul tak? Kau pasal ni je. Beli lah ni, beli. Akhirnya tak makan, akhirnya buang. Akhirnya buang. Kalau ikut logik tak logik, takkan kau nak makan semua. Memang nafsu ni dia punya gila memang tak logik. Sebab tu dia kata gila. Orang gila tak ada akal. Jaga-jaga ni. Dia boleh robohkan rumah tangga tau, nafsu ni. Kalau kita tak tahu cara lawan dia, kita kalah lah. Kita kalah. Okey. Kata Yahya bin Mu'az. Ni kata Yahya bin Mu'az pula. Yahya bin Mu'az ni dia hidup pada 200 Hijrah. Lebih kurang gitulah. Ada kitab kata dia wafat 258 Hijrah, ada kata 250 gitulah. Maknanya dia hidup ni sekitar 200 Hijrah. Ulama yang hidup sekitar 200 Hijrah. Dia kata apa? Perangilah nafsumu dengan memperbanyakkan taat dan melakukan latihan rohani. Banyakkan taat ni, banyakkan buat benda baik lah. Seperti dia kata kurangkan tidur. Lawan nafsu ni dengan kurangkan tidur. Dekat tu kurangkan makan minum, bukan tak makan, kurangkan makan. Lepas tu kurangkan bercakap. Lepas tu sabar menahan kepedihan daripada makhluk. Dia kata gitulah. Dia kata gitulah watak. Itulah dia kata cara engkau nak melawan nafsu. Kurangkan makan. Sebab tu kita biasa dengar orang kata Ramadan ni adalah bulan melawan nafsu. Kenapa? Dia tahan makan. Kalau kita pergi pasar malam kita kata nak beli ni. Kalau kita ada dalam 3 benda kita nak beli, kita tak boleh lawan nafsu, kita beli satu cukup. Kita kata nak makan ni satu cukup. Jangan biasakan makan sarapan, ambil pinggan, ambil mi sikit, ambil nasi lemak sikit, ambil mihun sikit, ambil kicau sikit. Jangan biasakan gitu. Kenapa? Kita dah makan 4 makanan. Nafsu ni dia mati ingin. Kicau sedap lah, sikit ambil. Mi sedap lah, sikit ambil. Tahu? Nasi lemak, sedap lah kak, nasi lemak tambah sikit-sikit. Jangan biasakan gitu. Makan mi. Kenapa? Jangan layan dia. Dia tu siapa? Siapa si dia tu? Nafsu. Nafsu. Si dia kata, ambil ni sikit. Sedap mihun dia. Sedap. Mi tu sedap tu. Sedap. Ambil sikit. Kan orang biasa buat kan? Akak tanya, tadi makan apa? Nasi lemak sikit, mi sikit, mihun sikit, kicau sikit. Maggi mi sikit. Akak tu kata pening. Seminggan je, tapi ni sikit-sikit. Nampak sangat nafsu tu dia nak semua. Korang senyum ni biasa buat ke? Biasa buat lah. Itu yang nasi ambeng tu. Nasi ambeng. Mi campur nasi. Betul tak? Campur apa? Yang kelapa-kelapa tu apa? Bukan serunding. Apa nama dia? Serunding boleh. Saya pun biasa makan juga. Saya tak tahu nama apa. Yang kuning-kuning tu. Sebab menantu saya ni Jawa. Dia memang selalu bawa. Saya kata kalau dia datang, Min, kau beli habis nasi ambeng. Selalu dia pesan dengan dia lah. Kat sana dia ramai, kat kampung tu ramai orang buat nasi ambeng. Nasi ambeng tu ada kan? Nasi, mi, ayam. Lepas tu ada macam kelapa-kelapa tu, serunding. Lepas tu ada apa ni? Macam-macam lah. Tu nama dia ambeng. Bukan ambang. Tu ambang merdeka. Jangan biasa makan begitu lah. Jangan biasa makan begitu. Kalau minum Milo. Jangan Milo tabur. Ada lagi sebutan. Tahu tak? Kalau minum air temikai. Jangan temikai lasi. Tu nafsu dulu. Betul? Kalau teh ais. Jangan teh ais limau. Limau pun nak makan, teh pun nak makan. Tu siapa yang minta tu Siapa dia minta? Siapa yang minta? Kita tak boleh lawan, kita minta satu je. TO.
limau tak payah. Betul? Sekarang macam-macam kita tengok apa tu yang dekat jual dekat Shell tu apa, yang botol hijau ke apa tu, Cassava ke apa nama tu, dulu anak saya tu beli tu, yang buah-buah tu lah, campur ni. Ada lah nama tu. Bukan dia nampak gambar buah dia ni, nampak orang campur ni. Sampai budak tu kata, bang banyak sangat buah tak muat lah bang. Sampai dia kata gitu tau. Siapa yang minta ni? Siapa yang request ni? Nafsu request. Selalu minta 3 buah, minta 2 je. Dah. Cakap nafsu, dah. Engkau ni semua nak makan. Cakap nafsu gitu. Macam mana kita marah anak kita? Dah lah, engkau ni semua nak beli mainan. Semua dah 1 bulan ni cukup. Gitu. Nafsu ni macam budak-budak. Dia nak ni. Tak dapat dia menguntak. Dah keluar. Menyesal lah keluar. Tak tambah lagi 1 buah. Nafsu kata menyesal. Padahal kita patut lawan dia, layan dia. Lepas tu dia bagi reason lah. Engkau kerja penat, engkau ada duit, makan lah sedap. Dia kata gitu kan. Dia bagi kita satu statement bohong. Kita layan, dia makin besar. Dia kekuatan makin kuat. Bila dia kuat, dia tahan kita. Dia makin lengah dengan kita. Pada apa? Pada taat, pada ibadat. Sebab tu jangan layan sangat lah. Bukan tak makan. Jangan sarapan, makan roti canai, makan nasi lemak pula tahu paru. Apa benda lauk dalam tu semua tahu. Tapi kakak tu pandang badan kecil, makan boleh tahan, kakak tu kata. Tak apa dengan badan tu bukan badan dia makan. Siapa makan tu? Nafsu. Kadang-kadang orang kata kau ni belejin ni, makan banyak sangat. Okey. Cukup. 8.45 kita stop. Sekarang dah 8.47 kita stop. Nanti orang marah, nanti nak pakai meeting tak dapat. Nanti kita sambung lagi satu statement. Lepas tu baru kita baca, habiskan dalam kitab ni. Lepas tu kita akan masuk faedah yang ketiga, insya-Allah. Lagi satu statement nombor 12. Ingatkan saya nantilah. Biar habiskan, biar cerita nafsu ni biar faham betul-betul lah. Mengenali musuh yang sangat menakutkan ni, yang mencampakkan kaki manusia ke neraka. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf, wabillahi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz Musa ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Dan terima kasih kepada semua. Mohon kerjasama untuk kita dapat memberi laluan kepada syarat dan kosongkan bilik syarat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.